أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Al-Imam Tuan Nazir serta seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipanjangkan umur, dilanjutkan usia, dan kita dapat sama-sama berada pada 10 akhir Ramadan yang sangat istimewa. Dan keistimewaan 10 akhir Ramadan sebagaimana yang telah dibicarakan panjang lebar oleh para guru, para alim ulama, dapat dilihat sendiri pada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila masuk 10 akhir Ramadan, ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mizara. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila sampai 10 akhir Ramadan, baginda akan menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan ibadah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan membangunkan ahli keluarga baginda untuk sama-sama melakukan ibadah. Dan baginda akan mengetatkan kain yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ataupun merupakan perbandingan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 akhir Ramadan. Dan pada masa yang sama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu daripada syarah daripada para ulama hadis yang lain, ia juga menunjukkan bahawa di 10 akhir Ramadan baginda sudah tidak lagi menyentuh isteri baginda, tidak bersama-sama dengan isteri baginda di 10 akhir Ramadan, kerana fokus baginda ataupun konsentrasi baginda hanyalah satu, iaitulah menggiatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir Ramadan. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apakah keistimewaan 10 akhir Ramadan sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perbezaan daripada seluruh ibadahnya yang sudah hebat sepanjang Ramadan, diperhebatkan lagi pada 10 akhir Ramadan? Kerana ibadah Nabi yang sudah luar biasa pada bulan Ramadan bertambah luar biasa pada 10 akhir Ramadan. Maka sebahagian para ulama memberikan 2 alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita contoh, menunjukkan kepada kita suatu tanda aras daripada sudut ataupun apabila kita melakukan ibadah Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan tanda aras ataupun benchmark yang sepatutnya kita melihat kepada benchmark tersebut. Maka pertamanya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah dalam kitabnya Fiqhus Shiyam, beliau menyebutkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan ibadah di akhir Ramadan, kerana ini sememangnya suatu amalan ataupun suatu kelaziman yang dilakukan oleh Nabi, dan kelaziman ini dapat dilihat dalam salah satu daripada doa ataupun munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan berdoa, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaq wa khaira umri khawatimah wa khaira amali awakhir, atau kama qala. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari dalam kehidupanku adalah hari di mana aku akan bertemu dengan Engkau di hari akhirat kelak. Dalam pertemuan yang membahagiakan, dalam pertemuan yang merupakan kemuncak kepada segala nikmat yang Allah berikan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, Nabi doa, sebaik-baik hari dalam hidup aku adalah hari di mana aku akan bertemu dengan Engkau, ya Allah. Dan sebaik-baik umurku adalah umur yang kesudahannya baik. Nabi doakan, ya Allah, kurniakan kepadaku husnul khatimah. Sebab itu hadirin mukminin, bila kita nak nilai ataupun apabila kita melihat sesuatu, ya, seseorang itu baik ataupun buruk hidupnya, hadirin mukminin, kita tengok susur ataupun kita tengok, ya, sirah kehidupannya sehingga akhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, jadikanlah umur yang sebaik-baiknya, iaitu ia berakhir dengan husnul khatimah. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikan sebaik-baik amalanku adalah amalan yang cantik sehingga ke penudahnya. Bukan setakat cantik pada 3 malam yang pertama, bukan setakat cantik 10 malam yang pertama, tetapi amalan yang semakin lama semakin baik, semakin lama semakin berkualiti, semakin lama semakin khusyuk, semakin lama semakin ikhlas sehingga penghujung. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah kita melihat untuk ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan sekalipun, Nabi mendoakan, moga-moga amalan baginda sallallahu alaihi wasallam semakin lama semakin berkualiti, semakin lama semakin baik hingga ke penghujung. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, alasan kedua sudah tentulah alasan yang sudah kita semua sedia maklum, dihurai panjang lebar oleh tuan-tuan guru, para alim ulama kita. Kerana inilah masanya, inilah periodnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kelebihan yang tidak pernah Allah janjikan kepada mana-mana umat, mana-mana golongan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada umat Muhammad, iaitulah anugerah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar iaitulah malam sesiapa yang beribadah di dalamnya memperolehi ganjaran ataupun kelebihan seumpama beribadah 83 tahun lebih ataupun 1000 bulan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadr fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar. Carilah dengan arti kata, rebutlah Lailatul Qadar dengan kamu melipat gandakan ibadah. Bukan cari semata-mata kita nak tengok malam mana yang kita tak dengar bunyi sahutan anjing, malam mana yang kita lihat tenang suasananya, tak dengar hiruk-pikuk dunia dan sebagainya. Bukan cari dengan begitu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Tetapi cari ataupun kita merebut Lailatul Qadar dengan kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan contoh tauladan kepada kita 10 akhir Ramadan, baginda keluar dan memulakan i'tikaf, dan baginda hanya memudahkan i'tikaf baginda pada malam Aidul Fitri. Kecuali pada tahun sebelum daripada wafatnya baginda alaihi wassalatu wassalam, baginda memulakan i'tikaf baginda pada 20 hari akhir Ramadan.
Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berazam dan marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan sama-sama menjadikan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda aras ataupun contoh tauladan yang terbaik bagi kita dalam kita memanfaatkan 10 akhir Ramadan. Moga-moga hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita akan memperolehi kelebihan Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar, Allahumma amin. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, antara amalan yang secara ringkas saya nak sebutkan hadirin mukminin apa yang kita nak buat di 10 akhir Ramadan. Beberapa amalan yang tak perlu ataupun tak sewajarnya kita tinggalkan. Pertamanya hadirin mukminin yang dirahmati Allah, yang tak boleh kita tinggalkan di 10 akhir Ramadan ini, kita berazam, mesti pasang niat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Jangan sampai hadirin mukminin kita tidak berazam ataupun kita tak niat kerana kesibukan kita, kerana macam-macam kerja, komitmen yang kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita merasakan bahawa kita sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat Lailatul Qadar. Sekurang-kurangnya hadirin mukminin, setiap hari yang kita lalui 10 akhir Ramadan, kita tajdid, kita perbaharui niat kita perbaharui doa kita agar Allah mempermudahkan kita untuk melakukan ibadah di 10 akhir Ramadan. Kerana tuan, alal aqal, minimalnya kalau dah ditakdirkan di 10 akhir Ramadan ni kita jatuh sakit, na'udzubillah min zalik, yang kita nak kita sihat, tetapi takdirnya hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ada halangan ataupun musibah yang menyebab ataupun menghalang kita daripada melakukan ibadah, sekurang-kurangnya dicatatkan amalan ataupun dicatatkan kita sebagai orang yang melakukan ibadah di 10 akhir Ramadan kerana niat dan iltizam yang kita perbaharui setiap hari pada 10 akhir Ramadan. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam bab kebajikan yang nak dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk melakukan amalan yang salih itu sudah dihisab sebagai amalan yang salih di sisi Allah, belum lagi buat. Tetapi kalau kita berazam ataupun berniat untuk melakukan perkara-perkara munkar, maka niat itu belum lagi dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maksiat, melainkan kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita akan dihisab dengan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, di 10 akhir Ramadan ini sekurang-kurangnya apa yang wajar ataupun sewajibnya kita lakukan hadirin mukminin adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya doa ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk dibacakan dalam kita mencari Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya, ya Allah yang maha pengampun, lagi mengasihani ataupun lagi mengasihi untuk mengampuni dosa hamba-hambanya, ampunkan dosa. Dan tujuan yang ketiga yang saya petik daripada beberapa buku ataupun kitab yang dibaca, para ulama juga mengesyorkan kita supaya 10 akhir Ramadan ini sedapat mungkin kita jaga solat fardu subuh secara berjamaah dan solat fardu isya secara berjamaah. Apa hikmahnya para ulama menggalakkan kita di 10 akhir Ramadan ini, kita kalau boleh nak jaga kita dapat sembahyang subuh secara berjamaah, sembahyang isya secara berjamaah, kerana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis
Dan riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat fardu Isya secara berjamaah, baginya pahala seolah-olah menghidupkan separuh daripada malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, baginya kelebihan seolah-olah beribadah sepanjang malam. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya dengan usaha kita, kesungguhan kita, paling tidaknya kita menjaga salat subuh dan salat fardu Isya secara berjamaah, hadirin mukminin. Moga-moga kita akan mendapat kelebihan di sisi Allah, seolah-olah menghidupkan sepanjang daripada malam-malam kita, khususnya pada malam-malam akhir Ramadan ini. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah, alal aqal minimalnya marilah sama-sama kita berusaha menghidupkan 3 amalan ini, sentiasa memperbaharui niat iltizam kita untuk buat yang terbaik 10 akhir Ramadan. Sekiranya iltizam itu dapat kita realisasikan, maka ganjarannya berlipat kali ganda. Yang keduanya hadirin mukminin, tidak putus-putus, tidak lekang daripada bibir kita menafaskan doa yang maghfur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada doa-doa yang baik, doa-doa yang cantik yang lain yang kita kumandangkan 10 akhir Ramadan ini. Dan yang ketiganya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama berusaha untuk menjaga salat fardu subuh kita, salat fardu Isya kita secara berjamaah, selain daripada salat-salat fardu yang lain yang kita usahakan dirikan sebaik mungkin di awal waktu secara berjamaah di masjid, di musalla. Dan moga-moga hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dengan ibadah-ibadah lain yang boleh kita lipat kali gandakan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan anugerah Lailatul Qadar. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya mengambil kesempatan pada pagi ini dengan memperingatkan diri saya dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian tentang suatu petikan yang menceritakan tentang keluhan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang umatnya terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mafhumnya, dan berkata ar-rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya umatku mengambil Al-Quran secara sambil libur. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita semua sedia maklum antara kelebihan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak ini, bahkan kelebihan ini juga dinisbahkan kepada Lailatul Qadar, kerana Al-Quran Karim yang merupakan mukjizat terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mana-mana Nabi dan mana-mana Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa Lailatul Qadar ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Apa dia malam keberkatan? Bilakah malam keberkatan ini? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Karim pada malam Lailatul Qadar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita melihat mukjizat-mukjizat yang telah Allah turunkan kepada Nabi terdahulu, kita rasa takjub. Kita tengok mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam,
Bagaimana tongkatnya boleh mengalahkan ular-ular jadian yang dibuat oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Bagaimana tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan sehingga menyelamatkan Nabi Musa dan golongan Bani Israel yang bersama-sama dengan baginda daripada kejahatan Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Kita takjub bila tengok mukjizat kepada Nabi Allah Musa AS, kita rasa takjub. Kita tengok kepada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, dipanggang tidak lut. Hebat kita lihat mukjizat tersebut. Tetapi kita tidak sedar dan kita tidak menghargai sesungguhnya mukjizat yang terbesar yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mana-mana nabi, kepada mana-mana rasul. Inilah mukjizat teragung sepanjang zaman, iaitulah Al-Quranul Karim masih bersama-sama dengan kita. Kita tengok mukjizat Nabi Musa, kita kagum, Masya Allah hebatnya mukjizat ini. Kita tengok mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, hebatnya mukjizat ini. Tetapi sedarkah kita dalam banyak-banyak mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul utusan Allah, tak ada satu mukjizat yang boleh menandingi mukjizat Al-Quranul Karim. Inilah a'zamul mu'jizat, inilah seagung-agung mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi. Ia adalah mukjizat yang terbaik sepanjang zaman. Dan mukjizat itu masih lagi bersama-sama dengan kita. Mukjizat itu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, masih lagi bersama dengan kita. Mukjizat itu tidak terputus dengan wafatnya baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mukjizat itu masih lagi ada bersama dengan kita pada hari ini. Tetapi malangnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tuahan baginda kepada Allah, sebahagian daripada umatnya mengambil Al-Quran secara sambil lewat. Persoalannya, siapakah golongan ini dan apakah yang disebutkan? Apakah amalan yang menyebabkan mereka ini termasuk di dalam golongan sambil lewat? Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apa yang mereka buat terhadap Al-Quran sehingga mereka disebutkan sebagai golongan yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya memetik beberapa pandangan, termasuk pandangan yang dinaqalkan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Golongan yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat, pertamanya adalah golongan yang meninggalkan daripada membaca Al-Quran, tarkul qiraah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat dalam tulisan-tulisan para ulama, nasihat yang disampaikan kepada kita, antara salah satu daripada kekuatan kita umat Islam, yang mana kekuatan ini sangat-sangat tidak wajar untuk kita ketepikannya, adalah kita memperolehi kekuatan daripada kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu kita mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum pun lagi kita memahami isi kandungan Al-Quran, dengan kita baca Al-Quran, hati kita akan rasa tenang. Walaupun dalam keadaan kita tak faham Al-Quran, walaupun dalam keadaan kita tidak memahami secara detail apa yang kita baca, sekadar kita baca Al-Quran, kita akan rasa tenang. Apabila kita baca Al-Quran, kekusutan kita rasa terlerai. Dan apabila kita baca Al-Quran dengan ketenangan yang kita perolehi, kita rasa lebih bermotivasi dalam hidup kita. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah, salah satu daripada amalan para sahabat, mereka baca Quran, dan umumnya mereka habis satu juzuk Al-Quran dalam satu hari. Tapi kalaupun kita tak mampu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, untuk baca Al-Quran satu juzuk satu hari,
melainkan dalam bulan Ramadan, usahalah kita hadirin mukminin yang dirahmati Allah untuk baca walaupun satu baris, walaupun dua baris, walaupun tiga baris Al-Quran Karim. Usahalah kita baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada perkara yang kadang-kadang kita rasa ada kekeliruan dan kecelaruan dalam masyarakat kita, apabila masyarakat ataupun ummah mengkuduskan Al-Quran, mensucikan Al-Quran dengan cara yang tidak betul. Sebagai contohnya hadirin mukminin, kita masuk rumah orang Islam, mereka letak Al-Quran di tempat yang paling tinggi sehingga tempat tersebut tak mudah dicapai. Jadi bila Quran itu tak mudah dicapai, Quran pun tidak dibaca. Sebab apa letak di tempat tinggi hadirin mukminin yang dirahmati Allah? Kerana kita tak nak ada gangguan terhadap Al-Quran. Dan akhirnya Al-Quran tak dibaca. Al-Quran hanya menjadi perhiasan untuk dapat keberkatan di rumah kita. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sakat kita duk baca ayat-ayat Al-Quran Karim, sakat kita duk baca hadis-hadis Nabi, tafsiran para ulama, kita tak jumpa lagi ada pandangan di kalangan para ulama yang kata barang siapa yang letak Al-Quran di tempat yang tinggi, di tempat yang baik di rumahnya, rumahnya akan diberkati. Yang kita baca dalam Quran, yang kita baca dalam hadis, siapa baca Al-Quran dapat keberkatan, siapa yang tadabbur Al-Quran dapat keberkatan. Kita tak jumpa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, Imam Buddha Jabar ada kat sini, dia boleh membetulkan saya. Kita tak jumpa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, teks Quran, teks hadis, kalam para ulama. Nak dapat keberkatan, kamu letak Al-Quran di tempat yang tinggi, tak payah baca Quran, selamat rumah kamu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bukan begitu cara kita mensucikan Al-Quran. Ataupun hadirin mukminin, bila kita nak bagi mahar perkahwinan kepada isteri kita, sedekahkan Al-Quran. Balut Al-Quran cantik-cantik ataupun ikat dengan ribbon cantik-cantik. Tuan-tuan, berkahwinlah suami dan isteri ini dengan mahar ataupun mas kahwin ataupun barang hantarannya senaskah Al-Quran. Sampai anak 4 orang, ribbon yang balut Quran tak buka lagi. Hadirin mukminin, bukan ini caranya untuk kita mensucikan Al-Quran. Begitu juga hadirin mukminin, bila nak bersumpah dalam masyarakat kita, dan sumpah ni sebab banyak sangat sumpah yang palsu, sumpah pegang Quran. Sebab kita nak tunjuk bahawa kita berkata benar dalam sumpah kita, nak tunjuk kita sumpah benar, kita pegang Quran. Sebab siapa sumpah pegang Quran bohong, hilap siapa on the spot. Ini pemikiran kita tu. Tetapi hadirin mukminin, dalam hidup kita, siang malam, pagi petang, berdusta dengan apa yang kita sebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kata para ulama, termasuk di dalam golongan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, adalah golongan yang meninggalkan daripada membaca Al-Quran dalam hidup mereka. Mereka tak baca Quran. Anak-anak mereka tak baca Quran, isteri-isteri mereka tak baca Quran, suami-suami mereka tak baca Al-Quran. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, inilah salah satu daripada golongan yang termasuk di dalam golongan yang mengambil Al-Quran secara sambil-sambil. Seterusnya golongan yang kedua, yang termasuk di dalam golongan yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat, adalah mereka yang meninggalkan daripada mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Tarkut tadabbur. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Ataupun hati kamu telah mati?
yakni daripada untuk tadabbur isi kandungan Al-Quran ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkatan untuk kamu tadabbur ayat-ayatnya. Hadirin mukminin, salah satu daripada tanggungjawab kita terhadap Al-Quran Karim adalah tanggungjawab kita untuk tadabbur, memahami isi kandungan Al-Quran Karim. Sebagai perbandingan yang hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat dua surat. Satu surat yang ditulis dalam bahasa Itali, satu surat ditulis dalam bahasa Ukraine dengan Rusia. Satu surat daripada Ukraine ini orang tulis kepada kita cerita apa kejadian yang berlaku 2-3 hari yang lepas ketika mana MH17 ditembak jatuh, tuan-tuan, sebagaimana yang kita semua sedia maklum. Tapi kita tak faham bahasa Ukraine. Dan kita pun tak usaha belajar bahasa Ukraine, sedangkan semua maklumat, semua bukti-bukti hukum, siapakah dalam di sebalik penembakan jatuh pesawat MH17 itu disebut dalam surat tersebut. Adakah surat itu memberikan makna apa-apa kepada kita? Kita tak tahu. Sebab apa, tuan-tuan? Kita tak faham bahasa Ukraine. Yang kita tahu, pucuk surat tu kat stem, cok bunyi Ukraine. Tapi kita tak faham isi kandungannya. Jadi adakah bernilai surat yang menyatakan detail ataupun memberikan clue kepada kita tentang apa yang berlaku pada hari kejadian tersebut? Adakah ia memberikan makna apa-apa kepada kita hadirin mukminin? Jawapannya tidak. Walaupun dalam surat itu tuan-tuan yang dirahmati Allah memberikan kepada kita petunjuk yang paling sahih, petunjuk yang paling boleh dipercayai apa sebenarnya yang berlaku pada hari itu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ia tidak memberikan makna apa-apa kerana kita tak faham bahasa itu. Dan kita tak usaha untuk memahami bahasa tersebut untuk kita dapat kenal pasti isi kandungan surat yang disampaikan kepada kita. Begitu juga Al-Quranul Karim, hadirin mukminin, baik kita baca Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quranul Karim itu baik, tetapi kalau kita tak usaha untuk memahami isi kandungan Al-Quranul Karim, apa maknanya yang kita peroleh? Allah sebut perkara halal dan haram, Allah sebut petunjuk-petunjuk kalau kamu nak bahagia dalam hidup, inilah jalannya. Allah sebut di dalam Al-Quran. Adakah kita akan memperolehi istifadah ataupun pengajaran daripada ayat tersebut? Kita tak akan dapat kerana kita tak faham Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut ini keadaan manusia di padang mahsyar. Ini adalah golongan yang bahagia, ini adalah golongan yang akan menggaung penyesalan di hadapan Allah. Adakah kita dapat manfaat daripada berita gembira dan ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran? Jawapannya kita tak akan dapat apa-apa pengajaran sekalipun kerana kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran Karim. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, maksud tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Karim hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah hidayah daripada Allah. Al-Quran ini mengandungi keterangan kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran adalah Al-Furqan yang meletakkan garisan di antara hak dan batil, iman dan kufur, Islam dan jahiliyah. Itulah Al-Quran Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umat baginda. Tapi bagaimana kita nak faham hidayah tersebut? Bagaimana kita nak faham bayyinatin minal huda? Bagaimana kita nak tahu kat mana dia hak, kat mana dia batil kalau kita tak faham isi kandungan Al-Quran Karim? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pernah kami bertanya pada guru dahulu,
Yang mana satu amalan yang lebih baik kita buat dalam bulan Ramadan? Amalan yang pertama, kami tanyakan kepada guru tafsir kami pada ketika itu, Syekh Bahauddin. Beliau telah kembali ke rahmatullah 2-3 tahun yang lepas, orang Iraq. Tanya dia, dalam bulan Ramadan ni kita sempat khatam Al-Quran, si A sempat khatam Al-Quran, tapi tak sempat nak semak isi kandungan ayat-ayat yang dia baca di dalam bulan Ramadan. 30 juzuk habis khatam Al-Quran. Si B ni pula orang yang tak sempat nak khatam Al-Quran Karim, dia sempat 15 juzuk saja. Sebab apa dia sempat 15 juzuk? Kerana setiap kali dia habis baca satu juzuk ataupun dia baca satu surah, dia ambil sikit masa, buka tafsir, tengok isi kandungan Al-Quran Karim. Jadi masa sama-sama tadarus 1 jam sehari. Cuma si A ni habis 30 juzuk, tak dan tengok isi kandungan Al-Quran. Si B habis 15 juzuk, 16 juzuk, tetapi sebahagian besar ayat-ayat yang dia baca, walaupun dia tak sempat untuk pergi secara detail, dia tahu roughly apa yang dia baca Al-Quran Karim. Kami tanya pada guru kami, mana satu amalan yang lebih baik? Maka yang disebutkan jawapannya, beliau sebut la syak. Tidak ada kerugian, tidak ada keraguan, undisputedly. Langsung tidak ada keraguan daripada sudut ini. Orang yang hanya sempat baca Quran 16 juzuk dalam bulan Ramadan, tetapi sebahagian besar daripada ayat yang dibaca, beliau sempat untuk faham isi kandungan, sempat untuk belik makna ayat-ayat yang dibaca. La syak, itu amalan yang lebih baik dan itu amalan yang lebih dekat dengan sebab penurunan Al-Quran kepada umat Muhammadin. Allahu Akbar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, baik sangat amalan kita. Cuma kita ni kalau boleh, kita nak best of both worlds. Kita nak yang 30 juzuk dan kita pun nak kita faham isi kandungan Al-Quran supaya tak payah berbangkit lagi persoalan seperti itu. Itu yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, alangkah baiknya kita yang berusaha untuk tadabbur Al-Quran Karim, kita yang berusaha untuk tadarus Al-Quran Karim, dan ini sememangnya adalah amalan sunnah, tak ada siapa pertikaikan amalan ini. Alangkah baiknya kita juga ambil sikit masa kita berbuat, kita tambah inisiatif kita untuk buka Al-Quran Karim, terjemahannya. Kita cuba faham beberapa isi kandungan Al-Quran Karim dalam ayat yang kita baca. Dan alhamdulillah mukminin, kerana kita bimbang, salah satu daripada golongan yang termasuk ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, orang yang mengambil Al-Quran secara sambil lewa. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, adalah orang yang tinggal daripada tadabbur Al-Quran. Golongan yang ketiga, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, adalah golongan yang meninggalkan daripada melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Salah satu daripada golongan yang termasuk di dalam golongan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, orang yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat, adalah orang yang barangkali dia baca Quran, dia faham isi kandungan Al-Quran, tapi bila sampai kepada amalan, bila sampai kepada kehidupan seharian, dia tolak Al-Quran ke tepi, dia lakukan ikut hawa nafsu dia. Ini juga termasuk di dalam golongan yang diadukan oleh Nabi SAW, iaitu golongan di kalangan umatnya yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat. Hadirin mukminin, kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin, kita juga pernah dengar hadis ini dibaca. Para ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW, apabila para sahabat datang bertemu dengan baginda, mereka tak akan ambil lebih daripada 10 ayat setiap kali mereka bertemu dengan Rasulullah. Walaupun Nabi boleh pertuan lebih banyak daripada itu, sahabat-sahabat Nabi tak pernah minta ataupun ambil wahyu, ambil ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi lebih daripada 10 ayat.
dan mereka tak akan kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka dah berjaya melaksanakan ayat-ayat yang telah diambil sebelum daripadanya. Mereka bertemu semula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga tuan-tuan dalam suatu riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menjemput para sahabat menghadiri satu jamuan. Maka sahabat-sahabat datang ke jamuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menikmati jamuan yang disediakan, tetapi tertanya-tanya sebab apa Sayyidina Umar buat jamuan pada hari tersebut. Nak kata dapat anak, nampak gaya Sayyidina Umar pencet tak pada ketika itu, kot dah pencet pada ketika itu. Nak kata Sayyidina Umar bernikah seorang lagi pun tak nampak pasangan pengantin ataupun tidak dizahirkan seperti mana yang sedemikian, maknanya maklumkan kata dah kahwin. Maka Sayyidina Umar menjawab, hari ini aku buat kenduri kesyukuran kerana aku bersyukur kepada Allah, aku telah melaksanakan keseluruhan isi kandungan suratul Baqarah. Buat kenduri, nyatakan kesyukuran kerana dapat tatbik, kerana dapat implement apa yang disebutkan oleh Allah, command daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Poinnya hadirin mukminin, orientasi kita dalam membaca Quran, dalam memahami Al-Quran adalah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran Karim dalam hidup kita. Nabi SAW menyebutkan dalam salah sebuah hadis baginda daripada Ibnu Hibban, kata Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi zamanun al-Quran fi wadin wan nasu fi wadin ghairi, atau kama qala. Kata Nabi, akan sampai kepada umat manusia suatu zaman, suatu masa, satu ketika Al-Quran berada di satu lembah, manusia berada di satu lembah yang lain. Maksudnya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Quran menyebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala begini dan begini, tetapi manusia hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apabila sampai kepada amalan, mereka kontra dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas. Apabila sampai kepada amalan, apabila sampai kepada praktis umat Islam pada hari ini jauh daripada Al-Quran Karim. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita imbas pada zaman sahabat, orang nak faham Islam tak susah, tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Kehidupan sahabat itu adalah jelmaan Al-Quran Karim. Ayat-ayat, ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan Al-Quran. Perangai mereka adalah perangai Al-Quran. Tamadun yang mereka bina adalah tamadun Al-Quran. Sistem mereka adalah sistem Al-Quran. Disiplin mereka adalah disiplin Al-Quran. Hari ini tuan-tuan, apabila kita menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam, orang yang tak kenal Islam, kadang-kadang kita berhadapan dengan dilema. Kerana apa yang kita sebutkan kepada mereka bahawa inilah Islam, dia kata saya tak nampak pun orang yang duduk sekeliling saya yang Muslim ini buat macam mana yang disebut bahawa ini adalah Islam. Kalau kamu katakan bahawa Islam itu adalah agama kasih sayang, saya tengok orang-orang Islam bahkan sesama mereka sangat bengis. Saya orang bukan Islam, saya tahu sebab apa dalam kes Palestin dan Israel saya wajib mempertahankan orang Islam. Saya tahu sebab apa orang Gaza, orang di bumi Palestin has the all rights untuk fight against the Israel, kerana saya tahu sejarah mereka. Tetapi saya tengok mengapa orang Islam, mengapa negara yang majoritinya orang Islam, kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh orang Islam,
tidak berperi kemanusiaan kepada umat Islam yang berada di Gaza. Dia kata mengapa kontra begitu sekali? Hadirin mukminin, zaman Nabi nak cerita para sahabat tak payah buka Quran nak syarah panjang-panjang. Sebab perangai para sahabat, peradaban mereka itu berdasarkan daripada sifat Quran, acuan Al-Quran Karim. Mari zaman kita ada masalah nak cerita Islam, nak cerita Quran. Sebab apa tuan-tuan? Perangai orang Islam, kelakuan orang Islam, cara hidup orang Islam kontra habis dengan Al-Quran Karim. Al-Quran mengatakan bahawa Islam ini adalah agama yang membentuk peradaban, membangunkan sistem. Tapi tuan-tuan, kita pergi pada negara orang Islam lah, kita nampak sistem paling tak ada sekali. Hadirin mukminin, kalau kita pergi ke negara-negara Europe, kita pergi negara New Zealand, kita pergi Australia, paling dekat kita pergi Singapura, kita tahu ada sistemnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau turun flight begini, kita nak pergi cop pasport kita. Kalau cop pasport itu pula tuan-tuan, jelas prosesnya. Contoh begitu pula hadirin mukminin yang dirahmati Allah, Mekah, Madinah, kita nak buat umrah. Dia boleh ubah kita punya line beratur ni tuan-tuan selang 5 minit. Kita ni jadi macam anak ayam. Mula-mula duk lane sini, ya hadir pergi sini. 5 minit pula tuan-tuan dia suruh kita pisah daripada isteri kita. Isteri kita duk bawa anak-anak. Dia pisah pula kita tuan-tuan. Dia tengok dia dah mengantuk, dia nak tutup tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin mukminin, dia buat benda lain. Sama macam kita pergi kedutaan takti bukra. Enta main esok hari pula. Saya sibuk. Sibuk tak apa-apa tak baca surah apa. Tak ada sistem. Sedangkan Islam ini adalah agama yang bukan takat nak didik manusia jadi manusia yang baik, tapi adalah semua agama untuk bangunkan peradaban, bangun agama, bangun sistem yang baik dalam kehidupan masyarakat. Tetapi hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita tak mengambil apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita pergi hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ya. Kita pergi di UK, kita pergi negara-negara Europe, kita pergi Singapura, kita pergi New Zealand, kita pergi Australia. Kita tahu bukan senang kita nak kena tipu. Kita turun airport dekat negara-negara Arab ni tuan-tuan, mungkinlah kecuali Dubai tu lainlah sikit, Qatar pun sekarang ni dah lain, Abu Dhabi lain sikit. Kita turun negara-negara Arab miskin tuan-tuan, kita ni duduk berdemak lah. Aku ni nak berapa kali nak kena tipu dengan orang. Kadang-kadang kita terasa begitu hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab tidak ada sistem di sana, tidak ada suatu orang kata apa, framework yang kita semua boleh pegang kepada framework tersebut. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW apabila menyebutkan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat, salah satu daripada golongan yang termasuk di dalam golongan yang mengambil Al-Quran secara sambil lewat adalah golongan yang meninggalkan daripada mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, dalam masyarakat mereka, dalam negara mereka, dalam ummah mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya saya juga ingin berpesan kepada diri saya, hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita di akhir Ramadan ini menggunakan ruang di mana mustajabnya doa kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini berhadapan dengan suasana yang getir, khususnya di bumi Gaza pada hari ini, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, yang mana mereka berhadapan dengan ketumbukan tentera antara yang paling kuat dan memiliki senjata yang paling canggih di dalam dunia, iaitu rejim Israel Zionis. Saudara-saudara, sebagaimana kita sedia maklum bahawa Israel menggunakan alasan 3 orang anak mudanya
yang dikatakan hilang dan akhirnya ditemui mati di Hebron, di kawasan illegal settlement yang dibina oleh rejim Zionis. 3 orang anak muda mereka dikatakan hilang. Selepas daripada itu ditemui mati untuk membangkitkan kemarahan rakyat Israel supaya mereka boleh membenarkan serangan ke atas Gaza ini dilakukan, untuk membenarkan masyarakat dunia mengizinkan mereka melakukan serangan kemanusiaan ke atas umat Islam di bumi Gaza. Sebiji-sebiji dengan apa yang mereka lakukan turun-temurun, tuan-tuan, bermula daripada peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust kononnya mengatakan bahawa European Jews telah dibunuh beramai-ramai. Mula-mula angkanya 6 juta, kemudian angkanya 3 juta. Tuan-tuan, Holocaust adalah salah satu daripada event yang berlaku dalam dunia ini tabu, orang tak boleh sentuh. Siapa yang sentuh, tuan-tuan, di negara-negara Eropah kebanyakan yang mempunyai akta anti-semitik yang boleh mendakwa orang yang mencabar ataupun dilihat meremehkan apa yang telah berlaku dalam peristiwa Holocaust. Ramai pengkaji-pengkaji daripada Austria, daripada Rusia merengkok dalam penjara kerana mereka kata kalau betul Holocaust itu Yahudi dibunuh jutaan jumlahnya, di mana kuburnya di Eropah. Kalau kita tengok Pol Pot sembelih orang pada zaman Khmer Rouge dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya orang boleh jumpa. Orang boleh jumpa balik tulang belulang yang boleh, tuan-tuan, verify pertuduhan ke atas dia membunuh ribuan rakyat dia, jutaan rakyat dia yang tak berdosa pada kemuncak kezaliman dia menjadi pemerintah. Sekarang ini soalan yang diajukan kepada Israel, kepada golongan Yahudi Zionis. Kalau betul peristiwa Holocaust itu berlaku, di mana kuburnya di Eropah sekarang ini? Dan jumlah yang mengatakan ataupun jumlah yang dikhabarkan, tuan-tuan, adalah jumlahnya hampir 3 juta orang yang dibunuh dalam peristiwa Holocaust. Holocaust tak ada siapa boleh sentuh. Dan mereka menggunakan Holocaust ini untuk menyebabkan pemimpin-pemimpin Eropah rasa bersalah, sehingga membenarkan apa yang mereka lakukan, penjajahan yang mereka lakukan, rampasan tanah umat Islam yang mereka lakukan di bumi Palestin yang diberkati. Dan satu lagi persoalan, kalaulah betul sekalipun Holocaust itu berlaku sebagaimana kamu dakwa, yang bunuh orang Yahudi di Eropah jumlahnya jutaan selepas Perang Dunia Kedua bukan orang Palestin, bukan umat Islam pun yang bunuh kamu dalam peristiwa Holocaust. Jadi sebab apa sebagai galang ganti untuk menuntut ataupun menebus kembali pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi, orang Islam ataupun umat Islam yang berada di bumi Palestin terpaksa membayar harga yang mahal atas apa yang kamu sebut nak tebus kembali pembunuhan besar-besaran nenek moyang kamu dulu. Dan hadirin mukminin, this is a typical storyline yang Yahudi akan guna. Sekarang ini dalam bulan Ramadan, mereka kata orang Palestin yang telah berjaya membunuh, menculik dan membunuh 3 orang anak muda mereka. Barack Obama keluar kenyataan pula, saya tak boleh nak bayang bagaimana kesedihan yang ditanggung oleh ibu yang melahirkan 3 orang anak muda ini. Tuan-tuan, satu berita yang orang tak pernah sembang, tak pernah sampaikan, hadirin mukminin, tahun ini saja lebih daripada 100 orang anak muda Palestin ditangkap oleh rejim Israel ketika mereka bersekolah, ketika mereka menghadiri kelas di universiti, dan lebih 10 orang daripada mereka mati dipukul dalam penjara Israel. Dalam kes 3 orang pemuda Yahudi yang ditemui mati, tuan-tuan, kita belum lagi tahu siapakah dalam di sebalik daripada pembunuhan ini. Kalau ikut kenyataan Duta Palestin di Malaysia, beliau menyebutkan 3 orang ini mati dalam nahas dalam bahaya. Tetapi dalam keadaan tak pasti lagi apa sebab 3 orang anak muda Yahudi ini mati. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sudah hampir mencecah 300 orang saudara-saudara kita
khususnya di kalangan wanita dan anak-anak kecil, gugur sebagai syuhada di atas bumi yang diberkati. Tetapi sahabat-sahabat, dunia menggelakkan cerita kejahatan dan kebinatangan Israel laknatullah ke atas umat Islam. Mereka bukan takat culik, mereka bukan takat rampah tanah, mereka bunuh anak-anak kita yang belajar di universiti, yang belajar di sekolah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Badar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongan dan kemenangan di sisinya. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah terputus segala bentuk pertolongan, segala bentuk kemungkinan lain yang menyebabkan mereka menewaskan golongan kufar laknatullah, golongan musyrikin pada ketika itu. Dan pada saat Nabi sudah terputus dengan segala bentuk bantuan yang boleh diperolehi untuk memenangkan Islam dalam perang Badar, dan pada ketika itulah Allah turunkan kemenangan dan nusrah daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Saudara-saudara kita di Gaza, hadirin mukminin, dengan doa kita pada saat sudah tidak ada lagi yang boleh menolong. Mesir yang bersempadan melalui jalan darat Rafah menutup sempadannya, tak cukup dengan itu, menembak serta meletupkan bom-bom kimia dalam terowong yang menghubungkan di antara Gaza dan Mesir, kerana jalan itulah yang digunakan oleh anak-anak muda Palestin untuk ambil barang daripada Mesir bawa masuk ke Palestin, kerana pintu tidak dibuka sebelum daripada itu, hadirin mukminin. Cuma jahatnya media, mereka mengatakan these are smugglers. Mereka ini adalah penyelundup. Tuan-tuan, kalau kita bincang dengan orang-orang Palestin, memang ada satu dua yang buat kerja jahat. Tetapi most of smugglers yang kononnya dianggap sebagai smugglers, penyelundup ini, adalah anak-anak Palestin, pemuda-pemuda Palestin, yang mereka ikhtiar apa yang mereka boleh buat untuk pastikan keluarga dan masyarakat mereka boleh survive. Antara perkara pertama yang mesti buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lemparkan bom kimia, menyebabkan berpuluh rakyat Palestin yang pada ketika itu sedang melalui terowong tersebut. Memang terowong ini illegal, kita tahu terowong ini illegal, tapi apakah sudah tidak ada bentuk lain selain daripada kamu bubuh bom kimia untuk kamu menutup ruang tersebut daripada Gaza ke Mesir? Adakah tak ada laluan lain, hadirin mukminin? Adakah kamu boleh tutupkan saja ataupun kamu saja? Mengapa perlu dibom? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mata kita yang melihat apa yang berlaku di Gaza, melihat mereka seolah-olah keseorangan, sudah tidak ada bantuan. Dan kita melihat dalam sirah bagaimana Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kemenangan kepada Islam, kepada Nabi, kepada para sahabat. Sememangnya kemenangan itu datang ketika mana mata kasar kita yang melihat, akal kita yang dangkal memikirkan, sudah tidak ada lagi ikhtiar lain yang boleh membantu umat Islam pada ketika itu. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam beristighatsah, baginda mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memakbulkan doa baginda dan Allah membariskan para malaikat dalam keadaan tersusun. Jumlah mereka 1000 para malaikat turun untuk memberikan pertolongan dan akhirnya meraih kemenangan kepada umat Islam, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Dalam suasana ini, hadirin mukminin, saya merayu tuan-tuan, ada kesempatan kita bermunajat pada Allah, kita bermunajat, kita berdoa bersungguh-sungguh agar saudara-saudara kita yang dizalimi, saudara-saudara kita berada dalam suasana getir sangat-sangat sekarang ini di Gaza, hadirin mukminin, dikurniakan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin mukminin, antara jihad besar yang patut kita lakukan tuan-tuan dalam konteks apa yang berlaku di Gaza
adalah jihad dalam kita sebarkan maklumat. Ini adalah perkara yang sangat memberikan kesan, tuan-tuan. Dan sekarang ini Israel sedang berhadapan dengan tekanan psikologi. Sebab musuh mereka semakin ramai, musuh mereka semakin banyak, dan musuh mereka bukan hanya di negara-negara umat Islam pada hari ini, tetapi juga di negara-negara Eropah, di Amerika Syarikat sendiri, di kalangan orang bukan Islam. Persatuan kaki tangan akademik yang terkenal di Amerika Syarikat memboikot profesor yang lantang, memberikan sokongan kepada perluasan illegal settlement yang dilakukan oleh Israel. Di beberapa negara Europe, beberapa bank di sana telah mengeluarkan kenyataan memutuskan hubungan sebarang bentuk transaksi dengan bank-bank Israel. Ada beberapa pelabuhan-pelabuhan di Europe yang tidak lagi menerima kapal-kapal Israel daripada berlabuh di pelabuhan tersebut. Kesatuan Sekerja pelabuhan tersebut boikot untuk entertain mana-mana kargo yang datang daripada Israel. Dan ini bukan berlaku di Mesir. Ini berlaku di Sweden, ini berlaku di Amerika Syarikat, ini berlaku di Germany. Sekarang ini Israel sedang berhadapan dengan tekanan psikologi yang amat kuat. Kerana kebencian terhadap apa yang mereka lakukan bukan sekarang ini muncul daripada negara-negara Islam, tetapi negara bukan Islam. Sebab apa perkara ini berlaku? Orang mula dapat maklumat. Orang dapat sumber berita yang kedua selain daripada saluran propaganda CNN, BBC dan kuncu-kuncu mereka. Bila orang dapat maklumat, orang celik, orang sedar, orang tahu apa yang berlaku. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ini yang kita nak terus kita lakukan. Selain daripada boikot ekonomi yang mampu kita lakukan sedapat mungkin, hadirin mukminin, dan juga bantuan infak kita untuk bantu mengurangkan penderitaan yang dialami, yang ditanggung oleh saudara-saudara kita. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, moga-moga dengan sekelumit sumbangan yang boleh kita sumbangkan, hadirin mukminin, akan menjadi hujah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita tidak hanya berpeluk tubuh di saat saudara-saudara kita dizalimi, di saat tanah haram Al-Aqsa, hadirin mukminin, diceroboh oleh laknatullah ke atas Israel, yang dilakukan oleh Israel, laknatullah, rejim Zionis dan sekutu-sekutu mereka, tuan-tuan. Sekelumit sumbangan inilah yang akan menjadi hujah yang akan membela kita di hadapan Allah. Betapa kita bersama mereka dalam apa yang limitasi yang ada, hadirin mukminin, kita bersama-sama dengan mereka. Dan moga-moga sumbangan sekelumit ini akan menyelamatkan kita daripada dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kerana membiarkan tanah suci umat Islam, saudara-saudara kita seagama dizalimi tanpa kita melakukan apa-apa. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم يا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.